Salam sejahtera dan salam datang ke semua ahli panel yang saya hormati serta para penonton yang dikasihi. Saya, Patrick Chu Suming, merupakan moderator bagi forum kita pada hari ini. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan ahli panel yang bersama kita hari ini. Panel pertama kita ialah Dr. Aishwarya Sukrawati, Pendidikan Literasi Media Kementerian Pendidikan Malaysia KPN yang sering terlibat dalam penyelidikan mengenai pengaruh sosial media dalam kalangan remaja. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi bersama kami. Seterusnya, panel kedua ialah Profesor Maya Dr. Syazmin Alina binti Saiful Bahtiar, seorang pendidik yang telah lama berkhidmat dalam bidang pendidikan, bermula daripada pengalaman beliau sebagai guru di sekolah rendah, sekolah menengah dan sehingga kini menjadi pensyarah di Institut Pendidikan Tinggi. Terima kasih Dr. kerana meluangkan masa anda. Akhir sekali, panel ketiga kita, Dr. Wilson Ling In Long, ialah seorang ahli psikologi yang terkenal dalam bidang pendidikan dan pembangunan sosial. Terima kasih kerana hadir bersama kami hari ini. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat relevan dengan generasi muda, iaitu like, follow and share. Adakah pengaruh guru baharu generasi muda? Dalam era globalisasi dan kebangkitan media sosial, ramai belia kini lebih mengidolakan pengaruh berbanding melanjutkan pengabdian di institusi pendidikan tinggi atau memilih kerjaya profesional. Fenomena ini bukan sahaja mengubah perspektif belia terhadap pendidikan, tetapi turut mencabar definisi kejayaan yang konvensional. Ini menjadi satu isu hangat dalam masyarakat kita di bawah kategori isu kontemporari media yang sering dipertimbangkan kerana kesan jangka panjangnya terhadap pembentukan karakter dan kejayaan generasi akan datang. Tanpa melengkapkan masa, kita akan mulakan perbincangan dengan ahli panel pertama kita yang akan menerangkan impak positif pengaruh terhadap generasi muda. Dipersilakan panel 1. Terima kasih Encik Chiu. Saya amat berbesar hati untuk berkongsi pandangan mengenai bagaimana pengaruh memberi kesan positif kepada generasi muda yang mengidolakan mereka. Jadi sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya berkongsi sedikit mengenai definisi suri teladan serta kepentingannya dalam konteks dunia maya. Next. Jadi menurut Shapiro dan lain, suri teladan merujuk kepada individu yang tingkah laku, gaya peribadi dan sifat-sifatnya dijadikan contoh oleh orang lain. Suri teladan mempunyai peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak kerana tingkah laku mereka banyak berperanan penting dipengaruhi oleh persekitaran. Bukan sekadar keperluan, dorongan atau impuls semula jadi. Dalam era moden ini, personaliti media sosial telah memenuhi ruang perhatian kanak-kanak dan remaja, memberikan impak yang ketara terhadap tingkah laku, pemikiran dan tindakan mereka. Hal ini juga menimbulkan persoalan yang penting, iaitu sejauh manakah pengaruh yang dimiliki oleh pempengaruh media sosial terhadap generasi muda masa kini. Jadi, impak pertama saya Impak pertama saya ialah inspirasi untuk kreativiti dan inovasi. Jadi kini, influencers yang berkongsi kandungan kreatif seperti seni visual, reka bentuk atau projek sains seringkali menjadi pemangkin kepada kreativiti dan inovasi dalam kalangan generasi muda. Dengan pendedahan yang lebih besar kepada kandungan kreatif, kanak-kanak terdorong untuk mencipta dan mengeksplorasi minat mereka sendiri, sama ada melalui seni, teknologi atau kemahiran berfikir kreatif. Jadi ini selari dengan kemahiran abad ke-21 yang memberi penekanan kepada inovasi, pemikiran kritis dan kebolehan menyelesaikan masalah secara kreatif. Dan semua kemahiran ini amat penting dalam perkembangan kanak-kanak yang bersedia menghadapi cabaran masa depan. Next. Jadi menurut
kajian Journal of Youths 2019, kita dapat mendapati bahawa remaja terdedah kepada kandungan kreatif di media sosial menunjukkan peningkatan dalam ekspresi diri dan keyakinan diri berbanding mereka yang kurang terlibat. Data ini juga menunjukkan bahawa pendedahan kepada idea inovatif dan kreatif melalui influencer dapat mendorong generasi muda untuk berfikir secara kritis dan inovatif. Jadi contohnya, laporan McKinsey & Company telah menunjukkan bahawa seramai 58% daripada pelajar Gen Z menunjukkan influencers media sosial sebagai sumber maklumat untuk idea keusahawanan dan inovasi. Pada masa yang sama, laporan oleh Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) juga menekankan bahawa semakin ramai belia Malaysia memilih kerjaya dalam penciptaan kandungan digital ataupun social media influencers. Okay. Sebagai contoh yang terkenal, kita dapat lihat kejayaan Khairul Amin, seorang pemengaruh masakan di Malaysia memulakan kerjaya digitalnya melalui Instagram dan juga YouTube. Khairul Amin terkenal dengan video masakan ringkas dan menarik yang menarik perhatian ramai, terutama dengan gaya penyampaiannya yang santai dan juga mesra. Jadi, keberhasilan beliau tidak hanya berhenti di media sosial. Kejayaannya telah membolehkan beliau melancarkan produk sambal jenamanya sendiri, iaitu sambal Niet, yang dapat sambutan hangat di seluruh Malaysia maupun di luar negara. Kejayaan Khairul Amin telah menunjukkan kepada remaja sekarang bahawa pempengaruh digital dapat mencipta peluang ekonomi yang berdaya maju dan menginspirasi ramai belia Malaysia untuk menjadikan penciptaan kandungan digital sebagai karya profesional. Jadi dari contoh ini telah membuktikan di mana pengaruh ini penting untuk meningkatkan kemahiran kreatif dalam kalangan remaja, sebab remaja ini selalunya didorong untuk mengasah bakat dalam bidang seperti seni digital, penulisan kandungan dan penghasilan video melalui influensi dan juga inspirasi influencer ini. Seterusnya ini juga memupuk minat remaja dalam keusahawanan yang saya terangkan tadi, contoh Khairul Amin tu. Okay. Next. Okay. Jadi, untuk kesan-kesan, dia dapat meningkatkan kemahiran kreatif dan juga memupuk minat dalam keusahawanan yang saya terangkan tadi. Okay. Contohnya, do it yourself campaign, di mana remaja mengitar semula bahan lama untuk menghasilkan projek baharu seperti menggunakan shopping bag lama untuk menghasilkan sebuah karya, sebuah inovatif iaitu penyimpan sayur-sayuran yang ditunjukkan di gambar tu. Okay, next. Impak positif ini telah dikaitkan dengan beberapa elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK, iaitu pertamanya memperkembang potensi individu. Jadi, melalui inspirasi daripada influencer, anak muda berpeluang untuk mengeksploitasi minat sebenar mereka, sekaligus membuka ruang pasaran untuk kepada mereka untuk memperkembang potensi masing-masing, maupun di bidang media sosial ataupun di bidang keusahawanan. Seterusnya, ia juga memupuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Jadi, ini telah menekankan pentingnya eksplorasi dan inspirasi unsur kreatif dalam penghasilan idea baharu, iaitu influencers. Seterusnya, ialah rakyat Malaysia yang berkemahiran. Jadi masyarakat yang sering berjuang untuk mendapatkan inspirasi berpeluang untuk mencuba dan menguasai pelbagai kemahiran untuk berjaya. Contohnya dalam kemahiran masa ataupun bergambar dan sebagainya. Okay, next. Untuk impak kedua, saya ialah
pendedahan kepada perspektif dan budaya yang pelbagai. Jadi dalam kalangan masyarakat kita yang berbilang bangsa, salah satu manfaat besar influencer adalah kemampuan mereka untuk memperkenalkan pelajar kepada budaya dan juga perspektif berbeza di luar pengalaman harian mereka. Influencer yang menunjukkan budaya dan pandangan berbeza membantu mengembangkan pemahaman antara budaya dalam kalangan kanak-kanak. Seterusnya memupuk empati dan penerimaan budaya lain. Ini adalah kemahiran penting untuk menjadi warga negara global yang responsif dan berempati. Okay, next. Merujuk kepada Murphy 2022, beliau telah mengatakan bahawa media sosial ini dapat meningkatkan kesedaran lintas budaya. Influencer yang sering berkongsi budaya, pengalaman budaya yang pelbagai dapat memberi sumbangan yang signifikan dalam perluasaan perspektif dan pemahaman pengikut mereka terhadap budaya global. Pendidikan antara budaya dapat dilihat untuk mengurangkan jurang dan juga memupuk keharmonian dalam kalangan generasi muda. Salah satu sebagai contoh, saluran pempengaruh pendidikan dari saluran bahasa Cina iaitu CCY, Nudo ataupun Berobas memberi fokus kepada penghasilan kandungan rentas budaya yang informatif dan mudah difahami dengan maklumat untuk mendidik rakyat Malaysia. Jadi sebagai contoh, mereka akan menyiapkan sebuah segmen di mana mereka menjemput wakil-wakil daripada komuniti Malaysia yang berbilang bangsa iaitu rakyat yang berbilang bangsa Cina ke, India ke ataupun Melayu ataupun suku kaum di Sabah Sarawak untuk menceritakan bagaimana sambutan perayaan dilakukan serta nilai-nilai yang tersirat dalam setiap tradisi. Jadi, next. Jadi, perkongsian sebegini semestinya mendatangkan pelbagai manfaat dari segi kurikulum dan juga kalangan sosial. Jika kita tengok dari segi sistem pendidikan, disebabkan oleh kandungan dan perbualan mereka yang pelbagai ataupun daripada pelbagai kaum dan perspektif, konten-konten ini membolehkan berkebolehan untuk dijadikan sebagai alat bantu belajar kepada guru untuk memperkenalkan pelbagai budaya di Malaysia. Jadi ini sebenarnya memberi peluang kepada pelajar dari pelbagai kaum untuk memahami sejarah dan unsur budaya masyarakat melalui cerita ataupun pengalaman secara langsung. Bukan itu sahaja, ini juga dapat memupuk rasa empati dan kepekaan budaya dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, perkongsian konten tersebut dapat menanamkan rasa empati dan hormat sebab dia dapat mengurungkan prasangka dan meningkatkan kemahiran sosial dalam persekitaran yang pelbagai melalui pemahaman dan juga fahaman kepada budaya yang lain. Pelajar sekarang dapat menghormati dan juga menghormati budaya lain dan juga perspektif yang pelbagai. Jadi next, impak positif ini yang bertajuk pendedahan kepada budaya dan perspektif yang pelbagai dapat dikaitkan dengan beberapa elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Jadi pendedahan kepada konten budaya dan perspektif yang pelbagai ini dapat membentuk rakyat Malaysia yang berakhlak mulia dengan memupuk nilai empati dan rasa hormat terhadap perbezaan budaya. Jadi untuk mengumpulkan seterusnya, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan melalui pemahaman mereka dapat terhadap budaya lain, pelajar dapat memahami isu global
dan juga norma sosial yang berbeza dan pandangan antarabangsa. Ini merujuk kepada mereka akan berpengetahuan dan memahami konteks dunia secara luas. Akhirnya, insan yang berinsan dan harmonis. Pemahaman mereka terhadap budaya dan perspektif perlainan dapat memupuk pelajar untuk menjadi lebih terbuka dan bertoleransi tinggi, seterusnya menggalakkan keharmonian sosial dan perpaduan. Jadi itu sahaja daripada segmen saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih penanya satu, Dr. Ashwaya Sakrawati atas pandangan Dr. Dadi yang sangat menarik tentang bagaimana pengaruh boleh memberi inspirasi dan membuka minta belia kepada pelbagai budaya. Sekarang, kita akan mendengar kupasan dari panel 2 pula yang akan membincangkan kesan negatif pengaruh terhadap golongan belia. Dipersilakan panel 2. Terima kasih Encik Chiu. Sebelum saya membincangkan idea-idea yang berlaga di kotak pemikiran saya, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran mengenai fenomena pengaruh influencer mahupun dikenali sebagai pengaruh dalam kalangan pelajar masa kini. Dalam era digital ini, pelbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok dan juga YouTube menjadi medan utama di mana para pempengaruh mempamerkan gaya hidup, kejayaan dan kemewahan yang diidamkan oleh ramai remaja. Dan melalui paparan kehidupan yang penuh glamour dan juga kebebasan ini, pengaruh ataupun influencer ini berjaya menarik perhatian generasi muda, menjadikan mereka sebagai idola dan aspirasi kepada generasi muda juga. Walaupun terdapat elemen positif seperti yang dikongsikan oleh Dr. Ashwarya Sakrawati sebentar tadi, terdapat juga trend ini juga membawa kesan negatif yang mempengaruhi pemikiran dan juga keputusan masa depan pelajar. Oleh itu, saya akan menerangkan dua aspek utama yang menunjukkan kesan negatif pempengaruh ataupun influencer terhadap pelajar. Next slide. Impak yang pertama ialah risiko kehilangan minat dalam kerjaya profesional. Kini semakin ramai pelajar lebih cenderung memilih kerjaya sebagai influencer atau bekerja dalam sektor ekonomi gig seperti e-hailing, seperti Grab, berbanding meneruskan pendidikan ke Menara Gading dan mengejar kerjaya yang profesional. Persepsi ini dipengaruhi oleh pandangan bahawa kerjaya dalam media sosial adalah jalan mudah untuk berjaya tanpa perlu melalui proses pembelajaran yang panjang dan mencabar. Influencer ataupun pengaruh seringkali menonjolkan gaya hidup mewah dan populariti yang kelihatan mudah dicapai. Yang seterusnya, memberi ilusi kejayaan adalah sesuatu yang mudah kepada pelajar, terutamanya pelajar lepasan SPM. Next slide. Menurut data yang dibentangkan di Dewan Rakyat oleh Menteri Pendidikan yang berhormat Puan Fadlina Siddiq, hampir 48.74% pelajar SPM pada tahun 2021 memilih untuk tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti seperti yang dilaporkan dalam artikel The Star pada tahun 2023. Selain itu, kajian oleh UCSI, University Pew Research Center, mendapati bahawa 34% dari pelajar yang tidak ingin meneruskan pelajaran memilih kerjaya sebagai influencer atau dalam bidang pemasaran media sosial menurut Malay Mail pada tahun 2023. Next. Sikap ini secara langsung memberi implikasi serius kepada ekonomi dan tenaga kerja negara. Apabila semakin ramai belia memilih kerjaya yang tidak memerlukan pendidikan tinggi, Malaysia berpotensi menghadapi kekurangan tenaga kerja berkemahiran tinggi, khususnya dalam sektor profesional.
kita tidak perlu pandang jauh. Kita boleh tengok seperti keadaan yang berlaku di negeri Sarawak, ya, di mana terdapat lebih 1,000 kekosongan guru di sekolah rendah dan lebih 200 di sekolah menengah, termasuk dan terutamanya kekurangan guru bahasa Inggeris menurut utusan Borneo yang pada tahun 2024. Oleh itu, oleh disebabkan kekurangan ini, ada guru yang tidak memiliki kelayakan dalam pengajaran bahasa Inggeris terpaksa mengajar subjek tersebut. Dan apabila hal ini berlaku, maka hal ini akan menjejaskan kualiti pendidikan yang diberikan kepada anak murid kita. Next slide. Impak negatif ini yang bertajuk risiko kehilangan minat dalam kerjaya profesional bertentangan dengan beberapa elemen utama dalam falsafah pendidikan kebangsaan negara kita. Yang pertama ialah elemen rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Elemen ini menekankan pentingnya pendidikan berterusan untuk menghasilkan rakyat yang berilmu. Apabila pelajar memilih jalan kerjaya yang tidak memerlukan pendidikan tinggi seperti pempengaruh, mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan dan juga kemahiran yang diperlukan dalam kerjaya profesional yang penting kepada negara dan juga pembangunannya. Elemen yang kedua ialah rakyat Malaysia yang berkemahiran. Kekurangan minat dalam pendidikan tinggi dan kerjaya profesional menyebabkan kekurangan tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam sektor-sektor kritikal. Situasi ini secara langsung menjejaskan usaha negara untuk memiliki rakyat yang mahir, khususnya dalam bidang-bidang seperti pendidikan, perubatan dan teknologi. Dalam kata lain, guru, doktor dan juga jurutera. Impak yang negatif ini juga bertentangan dengan elemen yang ketiga, iaitu rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Falsafah pendidikan kebangsaan diwujudkan bertujuan untuk membentuk individu yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan juga negara. Jika pelajar mengidolakan kerjaya yang berfokuskan populariti dan tidak mengutamakan pendidikan, mereka mungkin kurang bertanggungjawab dalam menyumbang kepada pembangunan negara melalui kerjaya yang memerlukan kemahiran tinggi. Impak negatif ini juga bertentangan dengan elemen yang keempat, iaitu rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan. Apabila berlakunya impak negatif ini, maka wujudnya isu di mana kekurangan minat dalam kerjaya profesional mengurangkan kebolehan pelajar untuk memberi sumbangan bermakna kepada masyarakat. Kerjaya profesional seperti pendidik, doktor dan jurutera seperti yang saya sebutkan tadi adalah penting untuk membina masyarakat yang sejahtera dan juga maju dari segi pembangunan negara. Seterusnya, next slide. Okay. Impak kedua yang akan saya kupaskan ialah kurangnya rasa hormat terhadap guru. Apabila pelajar lebih mengidolakan pempengaruh di media sosial. Hal ini diakibatkan oleh idolasi terhadap influencer dalam kalangan pelajar sehingga menyebabkan guru sering dipandang rendah sebagai pendidik dan pembimbing moral. Influencer pada mata mereka lebih bebas dan berkarisma, lebih menarik perhatian mereka sehingga menyebabkan anak-anak murid kita ini lebih cenderung mengidolakan pandangan dan gaya hidup influencer berbanding guru. Sikap ini akhirnya menjejaskan disiplin pelajar di mana mereka mungkin mula mengabaikan atau meremehkan nasihat serta bimbingan guru di dalam bilik darjah. Next slide. Satu insiden yang menjadi tular sebelum ini
menunjukkan seorang pelajar menjawab soalan peperiksaan dengan sindiran yang sarkastik. Seperti, only Allah can test us. And dah nak habis masa dah. Jawapannya pergi mana? Pergi bercuti. Itu jawapan yang ditulis atas kertas peperiksaan. Cuba bayangkan, tindakan ini memaparkan kekurangan rasa hormat terhadap guru dan juga nilai pendidikan yang diberi kepada anak-anak murid kita ini. Apabila isu ini berlaku, isu ini menjadi perbualan hangat dalam kalangan netizen sehingga semua netizen mempersoalkan sikap generasi pelajar kita pada masa kini. Cuba kita bayangkan. Next slide. Ketidakhormatan pelajar terhadap guru memangnya memberi kesan negatif kepada suasana pembelajaran. Guru akan menghadapi cabaran yang lebih besar untuk memastikan kawalan dan keberkesanan pengajaran di dalam kelas apabila rasa hormat itu tiada daripada anak muridnya. Selain itu, ini turut menyebabkan lebih ramai guru untuk bersara awal. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Cosmo pada tahun 2022 kerana tekanan daripada sikap pelajar yang semakin kurang menghormati guru serta beban kerja tambahan yang perlu ditanggung. Keadaan ini akhirnya merosakkan kualiti pendidikan di negara ini apabila tenaga pengajar yang berpengalaman terpaksa meninggalkan bidang pendidikan lebih awal daripada yang sepatutnya, daripada yang dianggarkan masanya untuk bersara. Next slide please. Impak ini yang bertajuk kurangnya rasa hormat terhadap guru juga bertentangan dengan beberapa elemen utama falsafah pendidikan kebangsaan negara kita. Elemen yang pertama ialah dari segi memperkembang potensi individu. Falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara holistik, termasuk aspek rohani dan juga emosi yang melibatkan sikap hormat dan disiplin terhadap guru. Apabila pelajar memandang rendah peranan guru, potensi mereka untuk menjadi individu yang beradab dan berakhlak mungkin tidak tercapai sepenuhnya. Elemen impak negatif ini juga bertentangan dengan elemen yang kedua yang telah saya kenal pasti, iaitu insan yang seimbang dan harmonis. Elemen ini menggariskan keperluan untuk membentuk pelajar yang seimbang dari segi intelek, emosi dan juga moral. Kurangnya rasa hormat terhadap guru akan menjejaskan keseimbangan ini kerana menunjukkan kekurangan aspek moral dan nilai kesantunan dalam diri pelajar. Elemen ketiga yang bertentangan dengan impak negatif ini ialah rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pentingnya melahirkan individu yang berakhlak mulia. Tindakan meremehkan guru dan meniru gaya hidup influencer yang tidak berlandaskan nilai moral adalah bertentangan dengan maklumat ini kerana menunjukkan kelakuan yang tidak menghormati pendidik dan mengabaikan etika dan juga semasa mereka berinteraksi. Elemen yang juga bertentangan dengan impak negatif yang kedua ini ialah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Falsafah pendidikan kebangsaan berhasrat untuk membina generasi yang bertanggungjawab terhadap diri dan masyarakat. Ketidakhormatan yang ditunjukkan kepada guru menunjukkan kurangnya tanggungjawab pelajar terhadap peranan mereka sebagai pelajar dan juga anggota masyarakat yang menghargai ilmu. Sekian itu saja yang ingin saya sampaikan berkenaan impak negatif pengaruh maupun influencer terhadap generasi muda kita pada masa kini. Terima kasih. Terima kasih Profesor Maya Dr. Syazmin Alina binti Syaiful Pata atas perkongsian yang mendalam mengenai kesan negatif pengaruh. Seterusnya, marilah kita akan mendengar pandangan yang neutral dari panel 3 kita mengenai peranan pengaruh dan pendidik sebagai teladan dalam kalangan belia generasi kini. Dipersilakan panel 3.
Okay. Terima kasih Encik Chu. Jadi saya akan memberikan perspektif seimbang mengenai peranan pempengaruh dan pendidik. Jadi, topik pertama yang saya ingin kongsikan adalah peranan pempengaruh dua hala. Maksud dua hala ini adalah pempengaruh boleh menjadi kesan positif dan kesan negatif juga terhadap generasi muda kini. Sebagai contoh, pempengaruh boleh menjadi sumber inspirasi yang kuat, membangkitkan kreativiti, menawarkan kemahiran baru yang mungkin tidak diajar di dalam bilik darjah. Hal ini demikian kerana ramai pempengaruh menunjukkan kemahiran praktikal seperti penyuntingan video, keusahawanan atau pemasaran digital yang menarik minat pelajar yang celik teknologi. Namun, ini juga mempunyai sisi negatif. Pempengaruh sering memaparkan versi kejayaan yang ideal tanpa menggambarkan perjuangan dan ketekunan yang diperlukan untuk mencapai status mereka. Yang ini, poin ini telah disentuh oleh Profesor Maya Tutus Hashim Elna tadi, iaitu pempengaruh sering menunjukkan kejayaan tanpa memberitahu perjuangan mereka sebenar. Saya akan menggunakan Mr. Beast atau dikenali namanya ialah Jimmy Donaldson sebagai contoh untuk topik ini. Dalam dunia sebenar, pempengaruh sering kali disokong oleh pasukan dan sumber yang tidak kelihatan oleh penonton. Sebagai contoh, Mr. Beast yang merupakan pempengaruh dengan jumlah pendapatan tertinggi di dunia. Mr. Beast mempunyai rangkaian perniagaannya merangkumi saluran YouTube, restoran dan berbagai rangkaian perniagaan yang lain. Ini adalah menurut Siti Surani Oman dan Hajaratu Ain Azhar 2024. Generasi muda melihat Mr. Beast mencapai kemasyhuran dan kejayaan kewangan dengan cepat dan menganggap laluan ini mudah dicapai. Contohnya mereka akan fikir, saya ingin jadi YouTuber dalam masa depan dan saya tidak mahu belajar lagi sebab tidak guna. Tapi individu tersebut mungkin cuba menirunya tanpa memahami cabaran dan risiko yang terlibat dengan sepenuhnya, seperti yang Mr. Beast yang mengalami. Jadi, bagi mengelakkannya dan menerima manfaat daripada pempengaruh, ibu bapa dan pendidik boleh mendidik pelajar untuk menghargai kemahiran dan inspirasi yang dipamerkan oleh Mr. Beast sambil menggalakkan pandangan yang realistik terhadap kejayaan dan usaha seperti insan yang mulia, pemikiran kritis dalam menghasilkan video dan keusahanan untuk mencapai impian yang realistik. Menurut Karimi 2023, YouTube video Mr. Beast adalah satu bentuk kedermawanan yang unik. Maksudnya, beliau telah membantu banyak keluarga yang miskin dan individu yang memerlukan bantuan seperti pendedahan mata. Semangat tersebut boleh dijadikan contoh kepada pelajar untuk membantu orang yang memerlukan bantuan dengan kemampuan sendiri. Okay. Sini adalah satu video yang dalam slide ini adalah contoh YouTube video yang Mr. Beast mendirikan rumah untuk keluarga miskin. Aktiviti seperti meneliti latar belakang seseorang pempengaruh ataupun guru boleh mendidik murid untuk meneliti latar belakang Mr. Beast dan meneliti pelbagai kemahiran yang diperlukan untuk penciptaan kandungan. Hal ini boleh membantu pelajar memahami bahawa kejayaan memerlukan keketunan dan ketekunan dan ketahanan. Topik ini boleh dikaitkan dengan beberapa elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan.
Yang pertama ialah rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Tindakan dermawan Mr. Beast seperti membantu orang miskin dan individu yang memerlukan perbantuan perubatan boleh menjadi contoh kepada pelajar yang mengamalkan nilai-nilai kebaikan dan sifat-sifat membantu dalam kehidupan seharian. Ini adalah sifat positif daripada pempengaruh yang boleh ditunjukkan oleh pempengaruh. Dan elemen kedua adalah untuk membentuk insan yang seimbang dan harmonis. Pengaruh-pengaruh perlu dilihat dengan pandangan yang seimbang, di mana ibu bapa dan pendidik memainkan peranan dalam mendidik pelajar ataupun anak mereka untuk menghargai kemahiran positif sambil mengelakkan pandangan yang idealistik terhadap kerjaan tanpa usaha. Ini selaras dengan elemen mencapai keseimbangan antara pencapaian kejayaan dan nilai sederhana supaya pelajar ataupun generasi muda kini tidak ikut bulat-bulat saja apa yang pempengaruh buat. Mereka perlu fikir secara mendalam supaya tidak mencontohi bulat-bulat lah tanpa fikir apa kesan yang akan berlaku. Di sini juga saya ingin mengemukakan topik yang kedua, iaitu peranan pendidik kekal sama walaupun pempengaruh mempunyai sifat positif juga. Walaupun pempengaruh memberi bentuk bimbingan inspirasi, tetapi pendidik tetap memainkan peranan penting dalam membina kemahiran asas, nilai moral dan pandangan dunia yang seimbang yang biasanya tidak difokuskan oleh pempengaruh. Menurut Hill 2018, guru bukan sekadar melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik tetapi lebih kepada membimbing generasi muda berakhlak mulia. Maksudnya, guru berperangan untuk membentuk insan yang baik dengan memupuk nilai moral dan memberikan pandangan selain daripada pengetahuan akademik. Namun, dengan pengaruh media sosial yang semakin meningkat, pendidik mungkin merasa bahawa autoriti mereka dan pengaruh mereka terhadap kehidupan belajar semakin berkurang. Hal ini disebabkan kerana pelajar semakin melihat pempengaruh sebagai panduan mereka dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, pelajar yang mengagumi pempengaruh mungkin melihat kandungan pempengaruh tersebut sebagai lebih menghiburkan mereka. Hal ini akan mengakibatkan mereka meletakkan kepentingan lebih besar pada nasihat media sosial berbanding pelajaran dalam kelas walaupun pesanan tersebut adalah salah. Sebagai contoh, menurut Cosmos 2024, segelintir pelajar sijil pelajaran Malaysia ataupun dikenali sebagai SPM sanggup menayan keputusan teruk semata-mata ingin mengikut trend Nobita, iaitu salah satu karakter dalam anime Doraemon yang kini sedang popular di laman TikTok juga. Hal ini telah memberi kesan buruk dan pengaruh negatif kepada pelajar masa kini kerana mereka ingin mendapat straight G ataupun straight gagal. Untuk menghadapi isu ini, guru boleh menekankan kepentingan dalam mengembangkan sifat sabar, empati dan pemikiran kritis. Sebagai contoh, guru boleh mengadakan perbincangan yang membandingkan peranan seseorang pempengaruh terkenal dan seorang saintis termuka. Ia boleh menunjukkan bagaimana kedua-duanya mempunyai kesan berbeza tetapi tetap berharga kepada masyarakat. Seperti pempengaruh yang tadi saya sentuh ialah Mr. Beast dan mungkin seorang saintis yang terkenal dalam dunia ataupun di dalam Malaysia. Cikgu boleh bandingkan kedua-dua pihak ini supaya pelajar mengetahui walaupun dalam bidang yang berbeza tapi kalau mereka
melakukan benda ataupun apa-apa perkara yang positif, yang mengikut nilai moral, mereka tetap akan memberi sumbangan yang berharga kepada negara. So, jadi untuk mengurangkan pengaruh negatif ini yang saya telah mention dalam trend Nobita, sekolah boleh membina hubungan guru pelajar yang lebih kukuh dengan menawarkan program bimbingan, memberikan lebih banyak peluang kepada guru untuk membimbing pelajar dalam pembangunan peribadi selain akademik, menghargai sumbangan dan pencapaian pendidik walaupun dalam cara yang kecil, boleh membantu pelajar menanggi peranan asas yang dimainkan oleh guru dalam membentuk individu yang seimbang. Selain itu, sekolah juga boleh mencipta peluang untuk pendidik membincangkan topik yang relevan dengan kehidupan pelajar seperti media sosial dan tanggungjawab digital supaya dapat menyepadukan kandungan akademik dengan isu semasa yang menarik minat belajar. Hal ini dapat mengekalkan minat mereka dalam perjuangan akademik tetapi tidak mengabaikan seperti kemahiran literasi digital. Topik ini boleh dikaitkan dengan dua elemen falsafah pendidikan kebangsaan iaitu rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Guru boleh mendidik belajar mengenai kepentingan bertanggungjawab dalam kehidupan termasuk tanggungjawab digital dalam menggunakan media sosial dengan bijak ataupun dapat meneliti kandungan media sosial itu. Adakah itu benar ataupun palsu? Adakah itu kita boleh ikut ataupun tidak boleh? Ini penting untuk memastikan pelajar tidak mudah terpengaruh dengan kandungan negatif ataupun trend Nobita itu, media sosial yang tidak bermanfaat. Sebab kalau mereka ikut kandungan negatif ataupun trend media sosial yang tidak bermanfaat ini, masa depan mereka mungkin terganggu dan tidak cerah sebab mereka tidak memperjuangkan kejayaan dalam kehidupan mereka dengan bulat-bulat yang mengikut trend saja. Yang kedua adalah rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Peranan guru dalam menyediakan pelajar dengan asas ilmu pengetahuan akademik serta pemikiran kritis membantu pelajar membuat keputusan yang baik dan berfikir secara analitis. Tidak hanya mengikut trend media sosial secara memputar tuli. Jadi sini saya ingin merumuskan apa yang saya cakap sepanjang ini. Jadi pengaruh dan pendidik mempunyai kepentingan dia sendiri. Pengaruh boleh mengeluarkan kandungan yang positif kepada pelajar ataupun generasi kini, tetapi peranan pendidik tetap kekal sebab ia menjalankan tugas yang sangat penting dalam mendidik generasi kini, adakah itu betul ataupun salah. Maksudnya kandungan itu adalah betul atau salah. Supaya pengaruh negatif dalam pengaruh itu tidak mempengaruhi pemikiran generasi muda kini. Jadi, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Wilson Ling Ing Long atas pandangan Dr. tadi yang sangat seimbang dan bernas. Kini, kita telah berada di hujung perbincangan sesi kita. Seterusnya, kita akan memulakan sesi soal jawab berkaitan topik yang telah dikupas, iaitu adakah terdapat sebarang soalan daripada penonton untuk para panel kita? Terima kasih atas peluang ini. Saya Tan Jing Yu dari IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Soalan yang ingin saya tujukan kepada panel kedua adalah dari aspek kesihatan mental, apakah tindakan yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kesan negatif media sosial terhadap kesihatan mental di persekitaran sekolah? Terima kasih atas soalan yang ditujukan anda yang menarik dan juga di luar kotak.
Saya juga bersetuju bahawa evolusi pesat teknologi dan media membawa kepada cabaran kesihatan mental jika teknologi dan media tersebut tidak diakses dan digunakan secara berhati-hati. Salah satu pendekatan bagi menjawab persoalan anda ialah pihak sekolah harus memperkenalkan program literasi media yang komprehensif untuk mendidik penggunaan media sosial secara bertanggungjawab dan beretika. Program ini boleh merangkumi cara mengenal pasti maklumat palsu, memahami bagaimana algoritma media berfungsi dan juga mengenal pasti keburukan perbandingan diri secara berlebihan. Kalau saya tidak salah, pernah saya baca satu kajian sebelum ini yang mengatakan bahawa literasi media mampu meningkatkan kesedaran pelajar mengenai kesan penggunaan media sosial sekaligus melengkapkan mereka dengan kemahiran untuk mengendalikan platform ini dengan lebih bijak. Selain itu, pihak sekolah juga boleh menyediakan sokongan emosi dan sosial melalui perkhidmatan kaunseling serta program sokongan rakan sebaya atau dikenali sebagai peer system. Kedua-dua bentuk sokongan ini bukan saja memberikan panduan kepada pelajar tetapi juga mencipta ruang selamat ataupun lebih dikenali dalam istilah bahasa Inggerisnya safe space untuk mereka berkongsi pengalaman dan saling menyokong antara satu sama lain. Langkah ini secara tidak langsung dapat membina rasa kekitaan dalam kalangan pelajar serta memberikan kesedaran bahawa mereka tidak berseorangan dalam menghadapi cabaran dunia digital yang semakin hari semakin canggih. Usaha-usaha sedemikian yang saya nyatakan tadi jika dilakukan secara konsisten, tidak dinafikan dapat mengurangkan kesan negatif media sosial terhadap kesihatan mental pelajar sekaligus hal ini akan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat dan juga positif. Adakah itu, saya harap jawapan saya menjawab persoalan yang dikemukakan sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan yang sangat informatif. Persoalan seterusnya ingin saya tujukan kepada panel pertama iaitu, bolehkah anda berkongsi sebuah contoh pempengaruh yang telah memberi kesan positif kepada masyarakat? Pempengaruh manakah yang berharga dan sesuai diperkenalkan kepada anak-anak muda untuk meluaskan pemahaman mereka tentang dunia ini? Baiklah, saya mengucapkan terima kasih atas soalan yang diajukan Salary. Menurut pendapat saya, seorang pengaruh media sosial yang sepatutnya diperkenalkan secara besar-besaran kepada kanak-kanak ataupun remaja adalah Nusir Yassin, pengasas Nas Daily. Jadi, melalui video-video pendek yang menarik, beliau berkongsi kisah-kisah hebat dari seluruh dunia yang memperingati kepelbagaian budaya, inovasi dan tindakan kebaikan. Kandungan Nusir unik bukan hanya kerana ia menggalakkan rasa ingin tahu ataupun empati, tetapi beliau juga memberi tumpuan kepada penyelesaian dan pencapaian orang biasa yang membuat perubahan luar biasa dalam komuniti mereka. Bagi kanak-kanak muda, pendedahan ini dapat membentuk kesedaran global dan sikap positif secara langsung menggalakkan mereka melihat diri daripada sebagai ejen kebaikan di dunia. Selain itu, misi Nas Daily untuk meninggalkan kesan positif di dunia juga selari dengan nilai-nilai yang kita harapkan untuk ditanamkan pada generasi masa depan, seperti toleransi, ketahanan dan tanggungjawab sosial. Jadi, jika anda memberi perhatian terhadap pembentangan saya tadi, anda akan menyedari bahawa influencer ini memenuhi setiap kriteria sebagai seorang influencer yang memberi kesan positif kepada
masyarakat dan juga masyarakat berteknologi pada masa kini. Sekian saja. Saya harap jawapan saya dapat saya harap saya dapat menjawab soalan tadi. Baiklah, terima kasih kepada semua ahli panel atas perkongsian yang sangat berharga sebentar tadi. Kesimpulannya, peranan pempengaruh tanpa tidak mempunyai impak yang besar dalam membentuk generasi muda kita. Walaupun pempengaruh membawa inspirasi dalam aspek kreativiti dan keterbukaan budaya, pendidik pula memberikan bimbingan dan asas nilai yang penting dalam pembentukan karakter generasi masa depan. Melihat kepada perkembangan dunia digital yang semakin pesat ini, kita berharaplah agar generasi muda dapat membina keseimbangan dalam mengikuti pengaruh-pempengaruh sambil terus menghargai nilai pendidikan tradisional yang diberikan oleh pendidik. Semoga perbincangan hari ini membuka minda kita untuk menghadapi cabaran dan peluang dalam pembelajaran abad ke-21 ini. Sekian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para panel, penonton dan semua yang hadir. Itu saja pada perbincangan hari ini. Terima kasih.